Sebenarnya kita sudah terjemah belaka dah, hak baca sana. Dan hak baru ni ada tinggal sikit lagi. Hadis yang ke berapa? Hadis yang pertama. Yang pertama dalam bab fi tashmitil atis fi shalah. Jadi Muawiyah bin Hakam ni As-Sulami ni, dia cerita kisah dia lah. Lepas tu dia kata, perawi berkata, yani Muawiyah, qultu inna jariyatan li kanat tar'a ghunaymatin qibala Uhud wal jawaniyah idza tala'tu 'alayha ittila'atan fa idza adh-dhi'bu qad dhahaba bi shatin minha. Situ kita berhenti sekat tu baru ni tak ada nak tu. Dia kata, saya berkata, yakni kepada Nabi SAW, sesungguhnya saya ada seorang hamba saya perempuan yang menggembala beberapa ekor kambing di sebelah Uhud dan sebelah Jawaniyah, nama tempat lah tu. Bila saya pergi melihat dia, rupa-rupanya bila saya menjenguk dia, yakni melihat dia lah, pergi tengok dia, rupa-rupanya serigala telah pun membawa pergi seekor biri-biri ataupun kambing daripadanya. Jadi kambing tu banyak-banyak tu nyabah ke apa ni, serigala seekor. Bila saya pergi tengok, wa ana min bani Adam asaf kama ya'safun. Lakinni sakaktuha sakkatan. Saya seorang manusia biasa, sedih ataupun berasa duka cita seperti mana orang-orang lain berasa duka cita. Tetapi yang melampaunya alah kelebih sikitlah saya tu, sebab saya tanpa dia. Jadi perbuatannya itu dirasakan besar, satu kesalahan besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azuma dzalika ala Rasulillah. Jadi Rasulullah, mana daripada muka Rasulullah tu nampak Rasulullah berasa ini satu kesalahan besar. Faqultu, saya pun kata, afala a'tiqha, bagaimana kalau saya merdekakan dia? Bolehkah saya merdekakan dia? Nabi SAW pun kata, i'tini biha, bawakan dia kepadaku. Faji'tu biha, saya pun bawa perempuan itu. Nabi SAW pun bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama', dia menjawab di langit. Qala man ana, Nabi SAW bertanya, siapa saya? Perempuan itu berkata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW pun kata, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia ni, kerana sesungguhnya dia mukminah, mukmin. Jadi hak tu sini ni masih lagi cerita hak dulu. Jadi apa yang disebutkan di sini, hak kita selalu dengar dalam setengah-setengah riwayat tu, riwayat yang ringkas. Mana Nabi pernah bertanya seorang hamba saya perempuan, di mana Allah? Dia pun kata di langit. Hak tu ringkas. Hak detailnya hak ni. Dia ada latar belakang dia. Dia ni hamba saya perempuan kepada Muawiyah bin Hakam, yang menjaga kambing dia, gembala kambing dia di sebelah Uhud. Tiba-tiba dia pun pergi tengok, seekor kambing sudah kena bahan kau serigala. Dia pun jadi nak marah lah, moga saya manusia biasa, kata tu, orang biasa. Jadi nak marah. Tapi yalah, lepas pada tu dia nyesal jugalah kira-kiranya. Dia berasa dia terlajak lah. Iaitu dia kata dia tapa perempuan. Nabi SAW pun nampak lain lah.
muka dia nampak lain, tak suka lah. Pasal tampar tu tak suka. Jadi daripada hadis ni, hak bahagian ni, dulu tu sudah lepas dah, minggu lepas. Hak bahagian ni menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni, seperkaranya sahabat-sahabat ni sebahagiannya di peringkat awal tu memang orang biasa sangat. Bahkan setengah-setengah tu orang panggil Arabi, orang hulu. Orang hulu tu, hak darat tu memang kasar sangat. Tetapi apabila mereka ni Islam, sahabat ni Islam, dia berubah. Banyaklah perubahannya. Macam di sini, hamba saya tu nak merdeka ni bukan senang. Hamba tu makna harta lah, harta. Tapi dia tahu benda ni tak molek, dan Nabi SAW pun menampak tak kena. Jadi dia nak tebuslah kesalahan dia tu dengan cara lagu mana? Sebab dia tahu dah Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan memerdekakan hamba ni. Jadi dia pun tanya, bagaimana kalau dia merdekakan hamba? Itu. Ini perubahan tu. Peringkat demi peringkat sampai ke peringkat yang paling tinggi, mana sahabat-sahabat ni jadi contoh kepada orang-orang Islam yang datang kemudian. Tapi asal dianya bukanlah semuanya molek belaka, tak. Betul belaka jadi awal tak. Bahkan hak kebanyakannya teruk. Ada hak biasa bunuh anak, hak minum arak, hak bunuh orang, hak berzina, macam-macam lah. Termasuklah ni kasar juga dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan pergi jaga kambing, pergi gemala kambing, pergi padalah jauh sikit daripada kawasan, tak apa. Berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis ni, walaupun dia tu hamba saya, tapi dia tu kan perempuan juga. Sekiranya selamat, aman, mana tak apa pergi jauh pun. Salah satu dalil bagi orang yang mengatakan tak apa, kalau nak pergi jauh daripada tuan dia, daripada suami dia, daripada ayah dia dalam keadaan yang aman, salah satunya hak ni lah dalil dia. Jadi pergi tak apa. Dan buat kerja tu kerja yang agak kasar sikit, tak apa. Kalau kita kan, kalau tempat kita ni mungkin noreh, kalau kita kata pergi noreh, bini dia kau siapa-siapa pergi sore, tak apa dalam keadaan lagu tu. Sekiranya secara umumnya dikira aman lah, aman, maka tak apa. Begitu juga ini hamba, hak tidak hamba pun hak isteri orang pun ada juga. Misalnya Asma binti Abi Bakar, dia pergi buat kerja tolong suami dia, junjung barang-barang atas kepala, bawa air jauh pergi. Nabi SAW jumpa dengan dia, Nabi pun berasa itu juga. Dan dia pun berasa macam mana nak pelawar Nabi ni, ajak naik atas kenderaan dia, Nabi duduk berjalan kaki. Tapi Nabi SAW tidak, dan sama-sama tidak ajak lah. Tak apalah pergi. Maknanya dia pergi buat kerja juga, cari pitih lah, cari pitih. Daripada hadis-hadis umpama ini, ulama-ulama mengatakan orang perempuan ni boleh keluar rumah sekiranya aman, untuk nak tolong suami dia, untuk nak cari rezeki, boleh. Itulah hadis-hadisnya. Bukan hak ni hamba, hak tidak hamba pun ada juga. Keluar maknanya boleh sekiranya aman. Hak dalam hadis hak kata perempuan tak boleh pergi seorang, kena ada mahram dia tu dalam keadaan tidak aman. Itu untuk menjaga keselamatan perempuan itu. Tapi dalam keadaan aman, tak apalah kira-kira. Lepas tu ada lagi hadis Nabi SAW kata akan datang ada perempuan yang datang daripada Sana'a ataupun daripada Hirah. Dalam riwayat yang lain, seorang diri mari buat kerja haji, mari Mekah. Tak ada gangguan siapa-siapa. Maknanya seorang mari. Dan Nabi SAW tak kata gapo, menunjukkan hak dia larang tu, kata tak boleh lebih daripada 3 hari ataupun lebih daripada sehari itu, kerana nak jaga keamanan perempuan tu, keselamatan perempuan itu. Sebab itulah berbeza dari segi hari-hari itu. Ada hak 3 hari, ada hak sehari. Dalam keadaan yang tidak aman sangat, boleh jadi hak perjalanan sehari itu. Tapi kalau hak aman sikit tapi tidak aman benar, 3 hari. Jadi hak tu berbeza-beza.
Dalam hadis yang lain pula dia sebut, mana perempuan daripada Hirah mari ataupun daripada Sana'a mari seorang-seorang, tak ada siapa dia pegang. Menunjukkan tak apa, perjalanan jauh tu seorang, tak apa, sekiranya aman. Jadi hak tu hak maksud sebenarnya. Sebab itulah hadis ni kita kena tengok setengah-setengah orang dia tengok ambil sah gitu. Tu yang jadi masalah ya. Kita tak boleh ambil sah gitu, tengok belakang, tengok. Dan kena ambil maksud dia tu. Maksud dia tu, tujuan sebenar. Jangan pula itu jauh, salah benar lah kalau kita kata maknanya Islam ni maknanya tidak percaya kepada orang perempuan. Sehingga orang perempuan ni kalau pergi mana-mana kena ada kawalan daripada lelaki. Itu lagi salah. Tak betul nak buat kesimpulan gitu. Hak suruh orang lelaki ada sekali tu untuk keselamatan dia, untuk jaga kebaikan dia, bukan untuk mengawal dan kerana tidak percaya, tidak boleh dipercayai perempuan tu, tidak. Kalau nak kira hak dari segi tak boleh percaya, tak boleh percaya ni, bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun begitu juga. Hak tu tak tahulah masing-masing hak tu. Jadi kita kena tengok maksud Nabi SAW. Supaya juga ramai orang tak faham kadang-kadang sekarang ni. Dia kata tak boleh pakai kain kalau labuh pada buku lali, tak masuk syurga. Tuhan tak pandai. Tuhan murka, masuk neraka, ahli neraka. Ada juga kelirulah tu. Sedangkan dia tidak tengok hadis yang lain. Saya nak pakai sendiri pakai kain labuh. Pas Nabi SAW dia tanya dah, Nabi acak kali duduk kata gitu, dia tanya lagu mana saya pakai labuhnya. Mu tak, sebab mu tidak maksud tu. Maknanya ada latar belakang dia. Nabi SAW larang tu bukan semata-mata saja-saja gitu tak. Jadi kalau latar belakang tu sudah tidak ada dah masa kita ni, tak ada lah, tak apalah nak labuh kau nak sikap, kau tak ada masalah tu. Yang penting sekarang ni kena najis ke tidak kena najis. Kalau siapa meleret tu, siapa kena najis tu, tu tak boleh lah tu. Kerana tu. Tapi kalau jalan tu sudah cuci gapo semua dan tidak ada maksud. Orang sampai dulu, masa Nabi dulu tu, dia kerana nak menyatakan kemegahan dia, kebesaran dia, nak menyatakan kesombongan dia, satu cara iaitu dengan melabuhkan pakaian. Kau labuh pakaian tu mana kau tinggi orang tu. Itu latar belakang hak zaman dia tu. Jadi Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan semangat tu, jiwa tu, jiwa ataupun semangat sombong tu, membesarkan diri, nak membezakan diri daripada orang lain. Hak tu hak dia tak boleh. Itu maksud dia. Bukan maksud dia tu semata-mata kain tu tak ada gapo hak tu. Mungkin kalau pada masa tu ataupun pada masa lain orang pakai sikap tu dengan maksud nak sombongnya, cara pakai sikap tak boleh juga maksud tu. Dan hak ni tidak terikat dengan kain. Itu satu contoh zaman dia kain. Kalau zaman kemudian, zaman tu tak ada spek. Kalau kemudian orang pakai spek tu dengan maksud tu, tak boleh juga. Dengan maksud nak menyatakan kesombongan dia, kebesaran dia, kekayaan dia, dengan maksud tu, lebih dia, tak boleh juga. Sopa je, bukan terikat dengan kain tu. Tapi setengah-setengah orang dia terikat dengan kain tu. Jadi dia kata tak boleh. Dia kena pakai sekat betih. Iyalah, kita tidak nak kata gap. Orang kalau nak pakai lah. Tapi kita tak faham lagu tu. Tak faham lagu tu. Bahkan dia ada latar belakang dia. Sekarang ni pun ada. Kalau kalau kita tengok cerita-cerita lah, kadang-kadang tengok cerita TV tu, kalau orang putih menikah kan, dia pegang kain, ekor kain. Nak menyatakan nak mulia ke dia tu lah. Akak kain dia, labuh kain. Jadi zaman jahiliah dulu ada lagu tu. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun ada. Kau besar, kau ramai orang yang pegang ekor kain dia, akak ketika dia berjalan. Itu adalah satu cara nak menyatakan kesombongan. Supaya juga Nabi SAW larang makan di atas meja. Makan dan letak atas meja. Setengah-setengah orang tu yang dia tidak faham, dia kata tak boleh makan atas meja. Nabi larang. Jadi kalau orang itu tidak mengikut sunnah, dia tak faham. Hak tu pun dia ada latar belakang dia juga, berkait dengan zaman tu. Kalau zaman siapa satu zaman orang tak terfikir dah benda makan lagu ni untuk menyatakan sombong, jadi kita lebih pada orang lain, tak terfikir pun lagu tu, maka tak apa dah lah, tak ada elak dia. Sebab kepada pengharaman dulu tak ada.